Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam Majid Badar, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Ahli Jawatan Kuasa Qaryah, pimpinan masyarakat, ibu ayah, muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, pada hari ini kita sambung muzakarah kitab Kifayatul Mubtadi. Muka surat berapa? 10 kan? Baik. Muka surat 10, 6 baris pada atas. Muka surat 10, 6 baris pada atas, perangan yang kedua. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Ketiga daripada perkara yang wajib kita pelajari, perkara yang berkaitan dengan ketuhanan. Yang pertama, wajib kita beriman Allah Ta'ala itu wujud, mesti ada. Yang kedua, wajib kita beriman Allah Ta'ala mesti qidam, sedia, bukan baharu. Dan pada malam ni kita masuk muzakarah perbincangan kita, iaitulah sifat yang ketiga. Perkara ni wajib kita pelajari dan wajib kita beriman teguh dalam hati. Ketiga, wajib kita tiap-tiap mukallaf, tiap-tiap individu yang memiliki akal fikiran dan baligh, maka wajib kita tiap-tiap mukallaf wajib percaya, yakni wajib beriman, dan i'tiqad, kita wajib berpegang teguh bahawasanya hak wajib kita beriman tu tetap dan sabit, yakni mesti wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Ni di antara kewajipan yang wajib kita imani. Amal ni dia ada dua bahagian. Yang pertama, yang dikatakan Islam, a'mal zahir, a'malu jawarih, amalan zahir anggota kita. Macam kita ni semayang, puasa, menggunakan anggota, tahan perut daripada lapar, itu puasa. Begitu juga haji, kita mengerjakan dengan anggota, itu zahir. Adapun bahagian hati, orang panggil a'malul qulub, amalan yang bangsa hati, yang jenis hati kita. Apa? Dia ada dua. Yang pertama tentang keimanan, yang kedua tentang untuk menjaga hati. Hak jaga hati itu kita belajar ilmu tasawuf. Tentang iman kita belajar ilmu akidah. Jadi wajib kita beriman Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Ini sedia kita maklum. Erti baqa kekal, iaitu tidak ada kesudahan bagi adanya ada Allah Ta'ala pada sedia kala dan pada sentiasa. Jadi sifat baqa ni Allah Ta'ala kekal selama-lama. Sifat ni sifat azali,
dan pula berkekalan sentiasa. Itu namanya baqa. Jadi kalau orang tanya, Allah Ta'ala kekal. Kalau kita belajar dalam kitab-kitab Usuluddin, perkara-perkara daripada perkara makhluk yang tidak binasa seumpamanya syurga, neraka, sirat, mizan, ajbuzana. Tu makhluk yang tak binasa dengan sebab Allah Ta'ala nak kekalkan makhluk itu. Syurga, neraka, sirat, mizan, ajbuzana. Adakah sama kekalnya syurga, neraka dengan kekal Allah Ta'ala? Maka jawab dia tak. Sebab apa tak sama? Kerana kekal makhluk kekal aridi, baqa aridi. Kekal makhluk dengan sebab Allah Ta'ala nak benda tu kekal. Adapun kekal Allah Ta'ala tidak ada di bawah pemerintahan sesiapa. Itu maksudnya baqa Allah Ta'ala, baqa yang zati. Tidak ada yang menguasai, tidak ada yang mentadbir urusan kekal Allah Ta'ala itu. Itu namanya baqa zati. Adapun syurga itu kekal, neraka itu kekal, roh itu kekal, ajbuz zanab itu kekal, itu namanya kekal aridi. Kekal syurga, neraka itu dengan sebab Allah Ta'ala perkekalkan benda itu. Jadi tak serupa. Tak sama. Kekal Allah Ta'ala tak ada siapa takbir, tak ada siapa perintah. Adapun kekal syurga, neraka sebab Allah Ta'ala perintah benda itu. Sebab Allah Ta'ala nak syurga, neraka tu kekal. Itu tak sama. Jadi wajib kita beriman Allah Ta'ala itu kekal. Apa maksud kekal? Tidak ada kesudahan, tidak ada pengakhiran, tidak binasa. Artinya arti baqa kekal, iaitu kekal, tidak ada kesudahan bagi adanya ada Allah Ta'ala pada sedia kala ini azali, dan pada sentiasa sifat ini berkekalan hingga bila-bila. Walaupun makhluk nanti binasa, Allah Ta'ala tetap tidak binasa. Ini wajib kita beriman. Inilah Allah Ta'ala Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita mengabdikan diri kepadanya, Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan yang sebenar. Orang lain semua baru. Selain daripada Allah Ta'ala makhluk, tiap-tiap makhluk masih Allah yang lain daripada Allah, iaitu baharu. Semua Allah buat makhluk ni, dan tiap-tiap benda baharu terima binasa. Adapun Allah Ta'ala bukan baharu, tak ada orang buat Allah Ta'ala. Dan apabila Allah Ta'ala bukan baharu, tentu Allah Ta'ala itu kekal, kerana tidak ada sesiapa yang nak membinasakan Allah Ta'ala. Subhanallah, tidak ada. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu iaitu Tuhan yang asa. Tuhan kita ni Tuhan yang asa. Lain daripada tu bukan. Jadi yang memiliki sifat yang dikatakan qidam dan baqa ni Allah. Yang lain daripada tu makhluk semua. Matahari makhluk, Nabi Isa makhluk, Tok Kong makhluk. Adapun yang bersifat sedia dan kekal Allah. Tengok ulama dia susun kepada kita satu susunan untuk kita ni mudah untuk kita ni meyakini dan belajar dalam bab untuk mengenali Allah Ta'ala. Yang pertama ulama susun Allah Ta'ala itu mesti ada. Kemudian disoal, adakah sama adanya Allah dengan kita? Maka tidak, kerana Allah Ta'ala sifat yang kedua wajib kita pelajari, Allah sedia. Hak lain semua baru, semua Allah buat. Dah sedia, tentu kekal. Sifat yang ketiga yang wajib kita pelajari iaitu baqa. Tentu mesti Allah Ta'ala itu kekal.
tak binasa. Yang binasa ni kita. Yang binasa ni makhluk. Semua makhluk ni pasti binasa. Adapun Allah Ta'ala tak binasa sekali-kali. Itu wajib kita beriman. Pasal apa? Kerana dalil Quran. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Allah Ta'ala tu bersifat dengan baqa, kekal. Allah Ta'ala yang bersifat dengan jalal dan ikram itu bersifat kekal, tak binasa. Baik, yang binasa tu kita. Yang binasa tu kita. Mana? Kita ni muda, apabila muda jadi tua. Apabila dulu kuat jadi lemah. Rambut kita dulu hitam jadi putih. Gigi kita dulu banyak luruh habis. Kita hidup mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup pasti mati. Jadi Allah Ta'ala subhanallah tidak binasa sekali-kali. Dirinya dan sifatnya kekal selama-lama, tidak binasa. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad, tidak sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. Lawan baqa iaitu binasa. Subhanallah, Allah tidak binasa sekali-kali. Apa dia binasa? Artinya erti binasa hilang adanya, ada sesuatu itu. Jadi Allah Ta'ala mesti sedia, kekal, mesti kekal. Lawan kekal binasa. Jadi binasa tu boleh ke tak? Tak boleh. Maka kita wajib beriman Allah Ta'ala kekal, tidak binasa. Allah Ta'ala kekal, tak binasa sekali-kali. Apa dia binasa? Hilang. Mula-mula ada, lepas tu tak ada. Itu orang panggil binasa. Macam suara kita. Suara ada, tiba-tiba sakit engkung, suara hilang. Itu orang panggil binasa ketika itu. Kita ni hidup lah ni, kemudian satu hari kita mati. Binasa namanya. Itu namanya binasa. Allah Ta'ala subhanallah tak binasa sekali-kali. Tahu mana kata Allah Ta'ala bersifat dengan kekal tak binasa? Wajib kita belajar dalil. Jadi tadi ni dia hurai kepada kita, pengarang kitab almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar, dia hurai wajib tiap-tiap kita belajar Allah Ta'ala itu kekal. Apa maksud kekal? Tak binasa. Apa maksud tak binasa? Allah Ta'ala kekal, tidak binasa sekali-kali. Tidak menerima binasa sekali-kali. Tak binasa itulah kekal. Jadi wajib kita beriman kedudukan Allah Ta'ala seperti itulah. Allah Ta'ala yang maha termulia bersifat dengan baqa yang zati, kekal yang tidak ada sesiapa yang memerintah, tidak ada yang menguasai Allah Ta'ala. Habis. Adapun kita ni semua binasa. Sebab apa? Sebab kita diperintah oleh Allah Ta'ala. Sebab kita diperintah oleh Allah Ta'ala. Tengok 2 minggu lepas siapa pun tak boleh main masjid. Pasal apa? PKPD. Pasal apa kena buat PKPD? Corona. Mampu tak kita nak menolak corona tu? Tak mampu. Melainkan dengan kita ni ikhtiar usaha, itu asbab musabab. Pada hakikat ketentuan Allah Ta'ala yang maha termulia. KMC ni nak masuk tu dia cek suhu. Mula-mula PKP bulan 3 tu dia ketat. Tiba-tiba masuk corona dalam KMC. Bolehkah kita tahan? Tak boleh. Tak kuasa. Kerana kehendak Allah Ta'ala itu, perbuatan Allah Ta'ala itu maknanya mengatasi segala-galanya. Maknanya ada suatu kuasa yang menguasai kita, iaitu Allah Ta'ala yang bersifat dengan kesempurnaan. Yang bersifat dengan kesempurnaan.
Mana dalil kata Allah Ta'ala itu kekal? Diri kita. Itu ulama kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka pasti dia kenal Tuhannya. Macam mana? Kita ni. Duk kuat-kuat elok-elok sakit orang. Nak lega lala, tak lega. Kadang-kadang 3-4 hari. Urut 3 orang dah, tak lega kalau Allah Ta'ala tak izin. Maknanya kehendak kita tak boleh mengubahkan sesuatu. Ikhtiar usaha kita tak mampu untuk mengubah sesuatu. Maksudnya kita ni lemah. Apabila lemah, kita tak boleh menguasai diri kita, maka sedarlah ketika itu ada kuasa yang mentadbir, yang menguruskan pentadbiran kita, iaitulah Rabbil Alamin. Rabb, iaitulah Tuhan, pencipta, pentadbir, pengurus alamin, akan sekalian alam ini, yang mentadbir, yang mengatur akan segala-galanya. Itu wajib kita beriman. Maka apabila kita sedar Allah Ta'ala itu Tuhan, kita ini hamba, maka ulama kata, siapa yang kenal diri, dia kenal Tuhan. Apabila kenal Tuhan, maka natijahnya, hasilnya, iaitulah dia kenal diri dia. Nampak? Apabila kita kenal diri, kenal Tuhan. Apabila kenal Tuhan, kenal diri kita balik. Siapa dia? Kita ni hamba. Wajib kita taat apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Wajib kita ni menjunjung, ikut segala kehendak Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala itu. Maka kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Habis itu. Tahu mana kata Allah Ta'ala itu kekal tak binasa? Dalil atas yang demikian itu, bukti. Dalil ni bukti atas yang demikian itu. Demikian itu Allah Ta'ala bersifat dengan kekal, tidak binasa. Mana bukti? Dalil tu bukti. Macam mana? Contohlah, lantai masjid tu kita mop elok malam tu. Mai subuh esok, tengok tapak kaki anjing. Kita kata ni anjing pijak semalam. Kawan kata tahu mana? Tu tapak. Walaupun kita tak nampak anjing ketika itu, kerana tengah malam dia mai. Itulah dia tulis di pintu-pintu. Selepas kita ni membuka pintu, tolong katuk dengan sempurna. Contohnya pasal apa? Takut dikhawatiri anjing masuk ke tempat kita. Jadi kita mop elok, tiba-tiba pagi esok nampak tapak kaki anjing. Kita kata semalam anjing mai dah. Kawan kata tahu mana? Tahu mana? Tengok di tapak kaki tu. Ni tak ada lah, mesti tapak kaki anjing. Jadi bukti itu iaitu tapak, kesan dia. Begitu juga Allah Ta'ala kita tak tengok. Allah Ta'ala kita tak nampak, tapi buktinya kita dapat. Bukti-bukti kewujudan Allah Ta'ala itu kita dapat kesan-kesan daripada bukti itu, iaitu kejadian alam ini. Alam tak boleh jadi sendiri. Alam tak boleh jadi sendiri. Yang menjadikan alam ini Allah Ta'ala. Jadi wajib kita beriman Allah Ta'ala itu zat yang wajib al-wujud, yang bersifat dengan kesempurnaan, sedia lagi pula kekal. Sedia lagi pula kekal. Baik, dalil atas yang demikian itu wajib Allah bersifat dengan kekal, tidak binasa. Mana? Iaitulah firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bertitah, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Artinya kekal zat Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini ayat Quran, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Maka
Ayat Quran ni wajib kita beriman. Zalikal kitab, ini kitab Al-Quran, la raiba fi, tidak ada syak ragu-ragu, hudal lil muttaqin, menjadi pedoman, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka hak yang beriman dengan perkara-perkara yang tak nampak, perkara-perkara gaib. Alhamdulillah, Allah Ta'ala buka mata hati kita. Walaupun kita tak nampak Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala bagi iman kepada kita berdasarkan akan bukti-bukti, kesan-kesan, bukti-bukti, dalil-dalil. Maka Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberi iman kepada kita. Bukan tiap-tiap benda tak nampak, tak ada. Macam corona tu tak nampak tapi ada. Pakai mask, pakai sanitizer, takut. Ada tak? Ada. Tak nampak? Ya, walaupun tak nampak tapi ada. Itu maknanya Allah Ta'ala nak menyedarkan kita. Bukan tiap-tiap yang tidak nampak itu tidak ada. Allah Ta'ala buat hikmahnya untuk menyedarkan akan hamba-hamba dia. Allah Ta'ala menyedarkan hamba-hamba dia. Maka kita menggunakan akal. Fa'tabiru ya ulil albab. Fikir olehmu, hei orang yang mempunyai akal pikiran. Kita fikir. Allah Ta'ala bagi akal. Corona tu tak nampak tapi ada. Allah tak nampak tapi wajib ada. Pasal apa? Berdasarkan kepada bukti-bukti daripada ayat-ayat Quran, daripada kita fikir dengan kejadian alam ni. Tentu alam ni tak boleh jadi sendiri, melainkan Allah yang menjadikan. Macam mana? Tengok orang stroke, lumpuh, tak boleh bergerak. Dia nak bergerak, tak boleh bergerak. Dia berusaha untuk bergerak, tak bergerak dia. Pasal apa? Tidak disertai dengan kehendak dan perbuatan Allah Ta'ala. Tak boleh gerak. Tak boleh gerak. Itu membuktikan kewujudan Allah Ta'ala yang mentadbir kita. Kita duduk dalam majlis rasmi, tiba-tiba bersin, orang tengok kita belakang, malu ke orang. Kebetulan pula hari itu sesama, peoh bersin pula kali kedua, nak tahan tak boleh. Pasal Allah Ta'ala yang menghendaki dan menggerakkan akan sesuatu, hatta harakatina wasakanatina, sehingga gerak dan diam kita itu pun dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu kita pegang lagu tu. Kita kena yakin macam tu. Masuk dengan apa dalil Quran, dengan dalil akal, nampak dengan zahir yang Allah Ta'ala buktikan kepada kita. Macam kewujudan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak nampak tapi ada. Corona tak nampak tapi ada. Itu bukti dengan kita fikir betul seperti mana yang disebut dalam Quran itu. Itu hujah-hujah daripada untuk mengkuatkan akan keimanan kita, iaitulah dengan dalil, supaya kita tidak menjadi taklid, kita tidak tiru-tiru dalam masalah pegangan keimanan. Orang yang taklid ni khilaf ulama, satu pendapat kata berdosa fasik, satu lagi pendapat tidak diterima iman orang yang taklid, na'udzubillah. Allah Ta'ala kekal ke tak? Kekal. Tahu mana? Tak tahu. Sungguh ke? Sungguh kot. Apakah duk main kod-kod tu maknanya tidak yakin. Apabila tidak yakin, tidak dikira sebagai iman. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ni bahaya. Man lam yafham ma'nahuma fahuwa kafir wa in shalla wa sawma Ramadan wa hajja baitillahil haram. Barang siapa yang tidak faham, tidak mengetahui akan makna kedua kalimah syahadah, maka ia itu dikira kufur. Sekalipun dia semayang, dia puasa, dia haji, tapi kalau i'tiqad dia tak betul, tak terpakai kesemuanya. Na'udzubillah. La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tidak diterima, tidak sah amal ibadah, melainkan sahnya dengan kita ni mengenali Allah Ta'ala. Kita bagi betul i'tiqad kita, barulah ibadah kita diterima. Jadi kewajipan kita kena belajar bab iman.
Kemudian kena belajar bab yang berkaitan dengan syariat fiqh, hukum hakam dan dalam ibadah, muamalat, munakahat. Begitu juga dalam bab akhlak untuk menjaga hati kita. Maka ketiga-tiga ilmu ini fardu ain dan menjadi kewajipan untuk kita belajar dan amalkan serta istiqamah sehingga kita mati bertemu dengan Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita sebelum daripada kita mati dapat kita menyempurnakan kehidupan kita ni dengan agama. Bab iman kita belajar tauhid, macam mana cara nak beriman. Bab nak ibadat kita belajar macam mana caranya untuk beribadah. Itu dalam masalah fiqh. Al-fiqhu al-fahmu. Fiqh itu menuntut kepada faham. Dan apabila kita belajar pula ilmu untuk menjaga hati kita, supaya kita ni ikhlaskan hati menjadi hamba Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka ketiga-tiga ni adalah kewajipan. Tauhid, fiqh, tasawuf. Wajib belajar sampai faham serta amalkan. Dah amal, minta doa supaya Allah Ta'ala istiqamahkan kita dalam keadaan kita ni Allah Ta'ala menyempurnakan akan agama kita masing-masing. Kalau tak, rugi hidup kita. Jadi kita minta doa. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita belajar. Dah belajar, minta Allah Ta'ala bagi kita faham. Dah faham, minta Allah Ta'ala bagi kita ni dapat kita amalkan. Itu dengan pertolongan Allah Ta'ala. Dah faham pula, minta Allah Ta'ala bagi kepada kita ni istiqamah. Fastaqim kama umirta. Maka berkekallah istiqamahlah seperti mana yang diperintah oleh Allah Ta'ala dalam bab agama ini. Iman, pegang macam tu, tak ubah dah. Masalah yang berkaitan dengan syariat, kita pegang. Masalah yang berkaitan dengan akhlak, kita pegang. Untuk menyempurnakan persiapan kita ke arah kematian. Untuk menyempurnakan kita ni ke arah kematian. Jadi benda ni kita minta pertolongan Allah Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi dalil kata Allah Ta'ala itu kekal, tak binasa, iaitu ayat Quran. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Kekallah zat Tuhan engkau, diri Tuhan kita semua yang mempunyai kebesaran, jalal dan kemuliaan. Iaitulah sifat ikram, kemuliaan. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat dengan kekal, dirinya, sifatnya dan apa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala itu kekal segala-galanya. Kita tak. Kita mula-mula kanak-kanak. Habis kanak-kanak pi remaja, habis remaja dewasa, habis dewasa kita pi kepada warga mas. Jadi apabila muda dulu kita kuat, apabila kita ni mai usia banyak, kita ni habis dah kekuatan itu jadi lemah. Dulu ni kita kuat, sekarang kita lemah. Dulu ni kita ingat, sekarang ni banyak kita lupa. Maknanya diri kita tu tak kekal, sifat kita pun tak kekal, dan seluruh apa yang berkaitan dengan kita pun tidak kekal. Semua binasa. Semuanya pasti binasa. Baik. Jadi itu kita makhluk. Adapun Allah Ta'ala dirinya kekal, sifatnya kekal, dan seluruh apa yang berkaitan dengan takluk sifat Allah Ta'ala itu kekal segala-gala. Macam mana? Diri Allah kekal, sifat ilmu Allah Ta'ala kekal, dan maklumat seluruh yang ada di dalam ilmu Allah Ta'ala itu kekal segala-gala. Tak binasa, tak kurang pun walaupun sikit. Kita dah mengaji 10, faham 8 contohnya. Hak 8 tu ingat 6. Hak 6 tu pula esok lupa 2. Jadi 4. Adapun Allah Ta'ala semua dalam ilmunya. Tidak ada suatu yang hilang di dalam maklumat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 2 minggu lepas hari Jumaat, kita makan apa? Pukul 5 tepat tu kita buat apa? Tak ada nak ingat dah. Ramadan hak 3 tahun lepas, raya hari apa? Tak ingat.
Tak ingat. Maknanya itu kedudukan kita, makhluk Allah Ta'ala yang penuh dengan naqais, kekurangan. Adapun Allah Ta'ala bersifat dengan kamalat, kesempurnaan. Oleh sebab itulah kita ni mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala yang bersifat dengan kemuliaan, kesempurnaan, iaitulah Rabb ataupun Ilah yang memiliki sifat-sifat kamalat. Tuhan kita Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan, sifat-sifat kamalat itu. Hak lain tak ada kamalat. Tu dia. Jadi apabila kita ni yakin macam tu, minta Allah Ta'ala bagi ilmu kita berkat, supaya Allah Ta'ala hidupkan hati kita ni pegang macam tu. Kadang-kadang faham tapi tak ingat, tak pegang. Orang arif billah, dia beriman macam mana dia belajar, macam itulah hati dia Allah Ta'ala hidupkan, sentiasa mengingati akan kebesaran, kemuliaan, keagungan Allah Ta'ala di dalam hati mereka, sehingga kan sesaat pun mereka tidak sia-siakan masa tanpa ingat kepada Allah. Mereka tidak sia-siakan masa mereka. Tiap-tiap minit, tiap-tiap saat mereka minta kepada Allah Ta'ala supaya hati mereka itu ingat kepada Allah Ta'ala. Ni tu orang aulia, orang arif billah, orang yang benar-benar mengenali Allah Ta'ala. Tiap-tiap saat dalam hati itu mau ingat Allah Ta'ala, ingat Allah dalam hati. Kalau lupa saat kalau lupa seminit, dia rasa serupa azab. Dia rasa serupa bersalah, tak ada arah dah. Itu aulia. Itu yang dikatakan orang arif. Kita ni bukan macam tu. Semayang lama 5 minit pun kadang-kadang boleh khusyuk 2 minit. Hak lain tu ingat kot kata, insya ni 3 ke 4. 3 ke 4. 3 kot. Tambah jadi 1 4. 5 dah ni. Lagu tu kita. Jadi kita doalah kepada Allah Ta'ala, ilmu yang kita belajar ni diberikan barakah, dijadikan hati kita nur makrifah, supaya Allah Ta'ala memberi izin kepada kita, memberi rezeki kepada kita, rezeki makrifah, supaya dapat kita ni mengingati Allah Ta'ala seperti orang-orang arif. Walaupun tak banyak, kita minta sikit pun jadilah. Jangan tak asal langsung. Jangan tak asal langsung hati kita ni. Jangan biar hati kita mati. Kita doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala lembutkan hati kita, terangkan hati kita, masukkan nur makrifah ke dalam hati kita, supaya apabila masuk nur, keluarnya zulmah. Apabila masuk cahaya, keluar kegelapan. Apabila kita suci, maka hilang kotoran. Sebanyak mana kita suci, sebanyak itulah pembersihan kita. Lalu maka perbanyakkan bertaubat, istighfar kepada Allah Ta'ala, memohon keampunan. Moga-moga Allah Ta'ala bukakan hati kita. Jadi dalil Allah Ta'ala itu kekal, ayat Quran, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Apabila kita yakin Allah kekal, kita binasa, maka tunaikanlah hak kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Atau dalilnya baharu alam ini. Allah buat alam ni. Alam ni tak boleh jadi sendiri. Mana bukti kata Allah kekal alam ni? Tadi siang lah malam, kita daripada tak ada kepada ada. Allah Ta'ala yang mengubah kita, menjadikan kita. Maka Allah Ta'ala tentu kekal. Kalau binasa, tak ada alam ini. Itu dalilnya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Muka surat 11 pada perbincangan yang keempat, iaitulah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bagi yang mengikuti kuliah di Masjid Sultanah, InsyaAllah hari Ahad dan Isnin nak main ni mula di Masjid Sultanah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zami min ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.